Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tentang vandalism dalam kalangan pelajar sekolah. Kumpulan kami mempunyai 7 orang ahli, iaitu Siti Nurfitrah, Siti Masturina, Yusrina Rushdina, Siti Nur Mezata Syamimi, Muhammad Aiman Hakimi, Muhammad Amirul Rahman dan Muhammad Izhara Fazli. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, vandalism adalah perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Vandalism menurut pandangan Islam pula ialah perbuatan yang berdosa dengan berlandaskan kepada dua perkara. Pertama, harta benda awam adalah hak orang ramai terutamanya di sekolah. Pelbagai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dibina dengan menggunakan wang hasil cukai yang dikutip daripada rakyat. Justeru, perbuatan merosakkan atau mencuri harta benda awam boleh dianggap sebagai mengambil hak orang lain. Kedua, Islam menekankan agar setiap perlakuan mesti mempunyai tujuan yang bermakna. Menurut Kamus Oxford Advanced Learner, vandalism is willfully destroy or damage work of art, public and private property, the beauties of nature. Terima kasih Syamimi. Sekarang kita teruskan kepada hasil interview. Kami telah menjalankan dua kaedah iaitu temu ramah dan soal selidik melalui Google Form. Saya akan membentangkan hasil melalui kaedah temu ramah. Kami telah menemu ramah seramai 4 orang terdiri daripada pelajar UMK dan menanyakan 11 soalan yang berkaitan dengan vandalism di kawasan sekolah. Berdasarkan soalan 1 iaitu mengapa vandalism terjadi dalam kalangan pelajar sekolah, kami mendapati 4 pelajar tadi berpendapat ianya berbunca daripada pengaruh rakan sebaya dan juga didikan yang salah daripada ibu bapa. Bukan itu sahaja, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tersayang menyebabkan pelajar terlibat dengan aktiviti yang tidak berfaedah ini. Apabila diajukan soalan kedua, maksud vandalism, mereka menyatakan vandalism ialah tindakan pelajar merosakkan harta benda awam atau sekolah yang bukan hak milik mereka sendiri. Seorang daripada 4 pelajar tadi juga memberitahu vandalism ialah salah laku pelajar yang terjadi akibat sikap negatif seseorang individu. Berbagai kaedah telah pun dilaksanakan oleh pihak sekolah dan kerajaan, namun masalah ini sering berlaku. Kami menerima pelbagai jawapan, antaranya kurangnya ketegasan oleh pihak yang bertanggungjawab menyebabkan pelajar tidak merasa takut ataupun bersalah melakukan vandalism. Yang kedua, sikap anak-anak remaja yang pantang dicabar. Jiwa anak-anak muda yang suka memberontak antara sebab mengapa masalah ini sering berlaku. Tidak dapat dinafikan bahawa media massa turut menyumbang gejala ini berleluasa. Pelajar terpengaruh dengan apa yang ditunjukkan dalam media sosial dan perasaan ingin mencuba dalam diri menyebabkan mereka mudah terbawa-bawa dan mereka mencuba di kawasan sekolah. Ajakan rakan-rakan kerana tidak mahu tersisih, mereka pun termakan ajakan rayuan dan melakukan vandalism tersebut. Apabila ditanya apa yang akan dilakukan jika vandalism berlaku di hadapan mereka, ini jawapan mereka. Pertama, bertindak secara spontan dengan mendekati pelajar tersebut dan menasihati mereka. Kemudian menyuruh mereka mengakui kesalahan tersebut. Kedua, menangkap gambar dan melaporkan kepada pihak yang berkuasa untuk memberikan hukuman lanjut. Yang ketiga, menghubungi ahli keluarga mereka dan jika berlaku kerosakan, meminta mereka ganti rugi semula. Yang terakhir, melamporkan kepada pihak sekolah supaya mereka ini digantung sekolah. Kita teruskan lagi dengan punca-punca vandalism ini terjadi. Keempat-empat pelajar tadi berpandangan disebabkan kurangnya didikan agama dan kelalaian ibu bapa. Selain itu, masalah keluarga persekitaran yang negatif turut menyumbang kepada masalah ini. Pengaruh rakan sebaya juga antara punca utama kenapa pelajar mudah terlibat dengan vandalism. Turut menanyakan apa tindakan yang patut dilakukan untuk mencegah aktiviti ini daripada terus berleluasa. Jawapan yang kami terima seperti mendidik anak-anak dari kecil atau bangku sekolah tentang keburukan vandalism, kemudian melaporkan kepada pihak polis atau pihak sekolah. Tidak lupa juga kuatkuasakan undang-undang dan pihak sekolah memantau lebih giat aktiviti pelajar ketika berada di sekolah supaya aktiviti vandalism ini dapat dicegah atau dapat dikurangkan dari semasa ke semasa.
Kesan negatif vandalism dalam kalangan pelajar ialah merosakkan imej generasi muda. Pada masa yang sama menjatuhkan nama baik keluarga dan sekolah atas perbuatan tersebut. Pelajar yang terlibat dengan vandalism juga kurang fokus pada pelajaran dan akan menyebabkan rekod berhenti sekolah yang buruk. Seterusnya sukar untuk semua pelajaran atau mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka ini juga akan dipandang serong oleh guru-guru, pelajar dan juga kaki tangan sekolah maupun masyarakat setempat. Keempat-empat pelajar yang ditemu ramah mendapati perbuatan yang sering dilakukan ialah merosakkan peralatan di taman-taman sekolah, patahkan kaki meja dan juga kerusi. Selain itu, paling kerap dilakukan tidak mengira lelaki maupun perempuan iaitu menconteng tandas sekolah dan juga dinding dalam kelas. Apabila ditanya apa hukuman yang patut dilakukan ke atas pelajar yang melakukan vandalism, ini antara jawapan mereka. Yang pertama, menghantar mereka ini ke pusat pemulihan akhlak supaya pelajar-pelajar ini sedar akan kesalahan mereka. Yang kedua, melaporkan kepada pihak polis. Biarkan mereka berada sehari di dalam lokap supaya mereka ini serik. Turut menghantar mereka ini menjadi sukarelawan di rumah orang tua atau rumah anak-anak yatim. Tidak dilupakan juga membersihkan kawasan-kawasan sekolah seperti tandas seumpamanya. Kesan vandalism terhadap harta benda dan infrastruktur sekolah dalam jangka masa panjang. 4 orang pelajar tadi menyatakan bahawa harta benda dan juga infrastruktur tidak dapat digunakan lagi. Kemungkinan ianya sudah rosak sepenuhnya. Alatan-alatan yang ada tidak dapat dibaiki semula. Seterusnya, kemudahan ini juga semakin sedikit menyebabkan pelbagai masalah lain yang muncul. Contohnya, ada sukan yang tidak dapat dijalankan kerana alatan sukan yang kurang lengkap. Kesan lain, pihak sekolah turut mengeluarkan wang yang banyak dalam tempoh tertentu untuk memulihkan atau membaiki alatan dan juga infrastruktur yang telah pun rosak. Soalan terakhir iaitu peranan keluarga dalam mengurangkan kecenderungan pelajar untuk terlibat dengan aktiviti vandalism. Melalui soalan ini, saya dapat simpulkan bahawa keempat-empat pelajar yang ditemu ramah bersetuju dari kecil lagi anak-anak ini perlu diajar menggunakan harta benda dengan cermat dan berhemah. Melentur buluh biarlah dari remunya. Pada masa yang sama, sentiasa menasihati mereka jangan menconteng, merosakkan harta yang bukan milik kita, seperti harta benda awam dan sekolah. Secara tidak langsung timbul perasaan bertanggungjawab dan apabila besar, mereka tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Ibu bapa bersama anak-anak menghadiri kempen yang berkaitan dengan vandalism. Melalui aktiviti ini juga, kita dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak ataupun ibu bapa. Terima kasih Fitra. Seterusnya, saya akan membentangkan hasil soal selidik yang kami dapat melalui Google Form. Sebanyak 60% responden kami terdiri daripada jantina lelaki, manakala sebanyak 40% responden kami adalah perempuan. Kami melakukan soal selidik ini adalah untuk melihat pandangan individu daripada pelbagai peringkat umur tentang kegiatan vandalisme dalam kalangan pelajar. Oleh itu, kami telah menyoal selidik individu yang berumur 18 tahun hingga 28 tahun ke atas. Sebanyak 20% responden kami yang berumur 18 hingga 20 tahun, 20% berumur 21 hingga 23 tahun, 20% berumur 24 hingga 27 tahun, dan sebanyak 40% responden kami yang berumur 28 tahun ke atas. 100% responden kami telah bersetuju bahawa kegiatan vandalisme dalam kalangan pelajar kini semakin berleluasa. Seterusnya, mereka juga berpendapat bahawa kegiatan vandalisme dalam kalangan pelajar ini adalah merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian daripada semua pihak yang bertanggungjawab. Seterusnya, adakah pengaruh media massa dan rakan sebaya merupakan punca berlakunya gejala vandalisme dalam kalangan pelajar? Responden kami telah bersetuju 100% dengan pernyataan tersebut tentang gejala vandalisme ini berpunca daripada pengaruh media massa dan rakan sebaya. Seterusnya, sebanyak 80% responden kami bersetuju tentang punca pelajar melakukan vandalisme adalah disebabkan oleh kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Namun, terdapat juga 20% responden kami yang tidak bersetuju dengan pendapat tersebut. Seterusnya, sebanyak 100% responden kami bersetuju bahawa punca lain yang mendorong pelajar melakukan vandalisme adalah kerana sifat mereka yang ingin meluahkan rasa tidak puas hati dan tekanan perasaan yang dihadapi mereka. Selain itu, mereka juga bersetuju tentang kurang pendedahan moral dan nilai-nilai positif akan menyebabkan berlakunya vandalisme dalam kalangan pelajar.
Buktinya, 100% daripada responden kami yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur dan berbeza jantina telah menunjukkan persetujuannya di Google Form kami. Soalan seterusnya tentang hukuman yang bersesuaian dapat membantu mencegah vandalisme dalam kalangan pelajar dan pihak sekolah perlu memainkan peranan dalam menangani masalah vandalisme yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Kami mendapati 100% daripada responden kami telah bersetuju dengan pernyataan tersebut. Kami juga memperoleh pendapat responden kami tersendiri tentang soalan yang ditanyakan di dalam Google Form tersebut, iaitu, adakah vandalisme yang berlaku dalam kalangan pelajar mampu dibanteras? 4 daripada 5 orang responden kami masing-masing berpendapat bahawa gejala vandalisme yang berlaku dalam kalangan pelajar ini mampu dibanteras, terutamanya jika mengetahui punca ia terjadi. Menurut pendapat responden yang lain pula, gejala vandalisme ini mampu dibanteras kerana adanya pendidikan dari awal, kanak-kanak mungkin memberikan impak besar untuk membantu anak-anak untuk tidak melakukan masalah vandalisme ini. Hal ini dikatakan demikian, peranan daripada ibu bapa dan keluarga juga memberikan impak yang besar untuk membantu mereka melakukan perkara yang berfaedah. Namun, terdapat juga seorang responden kami yang berpendapat bahawa masalah vandalisme dalam kalangan pelajar ini sukar untuk dibanteras kerana melibatkan individu. Seterusnya, mereka masing-masing berpendapat bahawa dengan memberikan sokongan dan peneguran yang berterusan dapat membantu pelajar untuk membangunkan tabiat dan tingkah laku yang positif. Ini kerana responden kami juga menyatakan bahawa sewajarnya memberikan peneguran untuk memberikan tindakan pertama agar mereka memahami tentang kesalahan melakukan vandalisme ini agar tidak berleluasa. Kesimpulannya, melalui kedua-dua kaedah interview ini, jelaslah bahawa terdapat beberapa perbezaan yang dapat didapati. Sebagai contoh, berdasarkan hasil temu ramah pelbagai kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India, masing-masing mempunyai pendapat dan pandangan yang teguh tentang isu vandalisme dalam kalangan pelajar. Begitu juga dengan soal selidik melalui Google Form, terdapat perbezaan dan pendapat tentang isu vandalisme dalam kalangan pelajar berdasarkan umur dan jantina. Hasil temu ramah dan soal selidik ini juga membuktikan bahawa ramai rakyat Malaysia yang mengambil berat tentang isu tersebut. Jika semua pihak terlibat seperti pihak kerajaan, NGO, badan-badan pertubuhan bekerjasama menyebarkan secara konsisten tentang keburukan vandalisme, pada masa akan datang, isu ini dapat dicegah dan dikurangkan. Secara tidak langsung, generasi akan datang dapat menggunakan dan menikmati kemudahan yang sedia ada. Berikut adalah bukti-bukti temu bual dan hasil soal selidik kami.